Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat pagi. Udah sarapan ke? Bagi tenaga dulu untuk kita baca no. Pagi-pagi ni kita kena semangat-semangat sikit. Fresh lagi ni. Jadi insya-Allah kita bertalaqi lagi pada pagi ni. Rezeki kita masih lagi Allah pilih kita untuk kita mengaji bersama-sama insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jom sementara kita tunggu yang lain, kita ajak ramai-ramai untuk kita mengaji sekali sama-sama kita pada pagi ni insya-Allah. Baik, jom kita kongsi kepada lebih ramai kawan-kawan, lebih ramai adik-beradik, mak ayah, sahabat-sahabat. Jadi insya-Allah kita kongsilah kepada seberapa banyak grup yang kita ada, grup-grup FB, grup WhatsApp insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagi yang nak sarapan sekarang pun boleh lagi ni. Bagi yang puasa selamat berpuasa, bagi yang kerja selamat bekerja insya-Allah. Okey. Jadi macam biasa jom puasa hari Khamis Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Siapa yang puasa selamat berpuasa insya-Allah. Jadi tetap semangat lagi, kita masih tak luntur lagi semangat untuk kita bertalaqi bersama-sama pada setiap pagi. Alhamdulillah, tu tanda cintanya kita terhadap Al-Quran, cintanya kita terhadap agama, cinta kita terhadap makhluk macam mana? Terhadap manusia lah, sesama manusia. Tandanya kita kena ajak mereka mengaji sekali. Sebab apa? Sebab kita tak mau biarkan orang lain terketinggalan daripada mempelajari Al-Quran. Walaupun sikit pun kita dapat juga, okey, insya-Allah. Dan lagi satu, kita doakan semoga semuanya istiqamah dalam Al-Quran insya-Allah dalam mempelajari Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ni slot perkongsian saya adalah tentang PKPP. No Ustaz, PKPP pun ada perkongsian? Boleh. Okey, kita relatekan dengan agama. Okey, contoh PKPP ni kan dah boleh rentas negeri, dah boleh, orang kata banyak lah, orang kata organisasi yang boleh buka balik. Jadi nampak yang tu pun orang seronok dah. Boleh balik kampung, boleh tu, boleh ni walaupun masih dalam PKP. Tetapi kalau kita bayangkan yang tahu macam ni pun kita dah seronok, apatah lagi
Titian sirak kita lepas. Yang tu ya Allah, seronok dia berganda-ganda. Tak tahu nak habaq lah seronok dia macam mana. Kalau nak tahu, kena rasa sendirilah titian sirak tu macam mana. Jadi titian sirak ni nak bagi lepas macam mana? Banyakkan amalan yang orang kata mendatangkan manfaat. Amalan ada juga amalan yang tak mendatangkan manfaat. Okey. Contohnya mengumpat. Tu amalan juga tu. Amalan ni tabiat lah. Tabiat. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi titian sirak ni kita tak tahu kita nak langkah kaki macam mana, sama ada kita berlari laju, sama ada kita merangkak, sama ada kita berjalan ataupun kita terbang. Okey. Untuk makluman saya tahu, ramai yang tahu macam mana titian sirak tu. Titian sirak tu macam sehelai rambut kita sekarang ni dibelah 7 pula. Sehelai rambut dibelah 7. Itu kecilnya titian sirat. Di bawah titian sirat ada bawah titian sirat tu adalah api neraka. Jadi siapa yang tak lepas, maka jatuhlah bawah tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita minta-mintalah kita dihimpunkan. Macam mana keadaan kita sekarang dihimpunkan dalam pengajian, kita juga dihimpunkan oleh ulama-ulama, kita juga akan dihimpunkan oleh orang-orang yang kita ikut sekarang. Contohnya sekarang kita ikut lebih ikut kepada Korea. So kita dibangkitkan dengan Korea lah. Boleh meminati tapi janganlah ekstremis. Macam itulah kalau orang yang meminati, contohnya dia ikut para ulama. Jadi insya-Allah begitu jugalah kita dibangkitkan nanti bersama ulama-ulama. Mau ke tak mau. Jadi pilihan semuanya atas kita. Nak bangkit dengan siapa, nak bangun dengan siapa, nak berhimpun dengan siapa suatu hari nanti bila di alam barzakh. Kita nak berkumpul, mestilah kita nak vibe daripada ulama-ulama bila kita meninggal suatu hari nanti insya-Allah. Jadi doa-doa dan macam mana kita nak bangun dengan para ulama. Hidupkan suasana ulama, hidupkan suasana yang ulama lahirkan, yang ulama buat. Contohnya banyak baca Al-Quran, solat jaga, solat sunat banyak. Jadi insya-Allah macam mana dengan untuk solat tahajud, wallahu alam. Tapi sebenarnya nak bangkit untuk solat subuh ni, untuk sebelum subuh lah kan, untuk solat nak bangkit tu sebelum ni saya tak boleh, tapi dah terbiasa untuk bangkit awal. Dan sebelum tu solat macam kita nak bangkit awal, satu je, bila dosa terlalu banyak dia akan jadi berat. Dan lagi satu, tip saya duduk pondok dulu ketuk bantai 3 kali. Sambil ketuk bantai tu setiap kali baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil-sambil niat dalam diri, ya Allah, tolonglah besok aku nak bangkit pukul 5 contohnya. InsyaAllah. Kalau tak menjadi, kalau tak menjadi juga, ada something wrong lah dekat kita. Sama ada penat ataupun adalah dosa yang kita buat masih ada dalam diri kita. So kita bertaubat dahulu, istighfar banyak-banyak sebelum tidur lah insya-Allah. Betul. Sebab apa? Dalam pondok dulu bila saya ketuk bantai, selawat banyak-banyak. Bila kita ketuk bantai dulu kan, lepas tu niat kita nak bangkit pukul berapa, insya-Allah tepat pada waktu tu akan bangkit. Tu tips dululah. Lo ni bila saya dah meningkat dewasa, dosa pun banyak, agak susah. Dan semenjak PKP lah, banyak mengasuh saya, banyak saya belajar daripada PKP ni, saya boleh bangkit awal balik, macam dulu-dulu balik. Sebab apa? Sebab hasil daripada didikan mak ayah saya lah insya-Allah. Jadi azam kena kuat. Lepas tu
lawan rasa ngantuk tu. Betul, bukan mudah untuk bangkit sebelum subuh. Dan lagi salah satu tips tips mak ayah saya bagi, kalau nak pilih suami ataupun isteri, carilah yang boleh bangkit sebelum subuh, yang boleh bangkit subuh berjemaah. Kalau yang lelaki tu tak boleh bangkit subuh berjemaah, macam mana dia nak pimpin kita? Betul. Mata pun tak boleh angkat, bina body punya besar, tapi tengok mata pun tak boleh angkat. Jadi sayanglah. Okey, boleh faham setakat ni? Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam Kak Juli, Kak Rohani, semua sekali lah. Niat dalam hati lepas isyak nak bangun subuh. Betul, boleh. Tapi kita kena kuat niat tu. Menjadi ustaz tak payah kunci jam pun. Alhamdulillah, yang dah berjaya, tahniah, kita doakanlah. Sebab benda ni betul bukan mudah kan, nak bangkit sebelum subuh. Ada lagi satu, jangan tidur lewat lah. Yang tu lah salah satunya. Dan ingatlah, subuh ni kalau kita terlepas atas musabab, atas asbab, kita tidur awal tak ada masalah. Tak dosa terlepas subuh kan. Kalau kita tidur lewat, sengaja tidur lewat, lepas tu kita duk main game dan sebagainya kan, tapi kita tak bangkit sembahyang subuh, yang tu tanggunglah dosa. Walaupun dia tidur sebelum subuh, contoh pukul 5 dia tidur, lepas tu tertinggal subuh, atas alasannya tertidur. Tertidur dia kena tengok sebab dia tertidur. Sebab apa? Sebab dia main game semalam. Ataupun kalau sebab dia buat kerja, tak mengapa, dimaafkan. Tetapi kalau sebab dia buat benda-benda yang lara, dia tertinggal subuh, maka tanggunglah dosa. Ada sebab musabab yang kita menjadi dosa juga. Contohnya tertidur tadi itulah, disebabkan kita main game semalam tu, itulah yang menjadi dosa. Faham? Boleh? Jadi waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua yang memberi salam insyaAllah. Jadi kita akan bertalaqi pada pagi ni. Assalamualaikum. Salam. Apa? Ni saya buat main ujian ni Okey baik. Okey. Baik, insyaAllah dah biasa bangkit sebelum subuh Ustaz. Tahniah insyaAllah. Jadi azam kena kuat lah. Saya pun hasil daripada PKP lah, duduk berkemah di rumah tu. Jadi mak ayah lah yang banyak yang mendidik saya lah. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang perlukan bantuan seseorang. Jadi kita carilah seseorang yang boleh mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan untuk diri kita, bukan takat di dunia, di akhirat sekali insyaAllah. Boleh? Okey, baik. Tak suka app kan? Tak apa. InsyaAllah, jom. Sama-sama saya kita istighfar, kita berzikir dahulu. Dan yang belum berkongsi, jomlah sama-sama kita share banyak-banyak kepada semua grup yang kita ada. Grup FB ke, grup WhatsApp, grup Telegram. Grup Telegram ramai kan duduk di sana. Jadi siapa yang nak join grup kita, keluarga main mengaji, boleh join insyaAllah. Boleh? Jom sama-sama saya kita istighfar, kita berzikir dahulu. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang berkongsi tentang tips-tips bangun sebelum subuh. Banyak tu tips-tips tu. Okey, baik. Saya pun tak tahulah yang saya dapat tips tu, kita tepuk bantal, selawat dan niatkan. Kemudiannya tidur awal. Lepas tu doa dekat Allah. Dan kita istighfar dulu sebelum tidur. Sebab bila ada dosa lagi sebelum tidur, kita maafkan semua orang dulu, dan kena minta maaf dengan semua orang dulu sebelum tidur. InsyaAllah kita boleh bangkit awal. Lepas tu lagi apa dia, banyak lagi lah
banyak lagi lah tips-tips yang dikongsikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh guna pakai setiap satu tu pun. Lepas tu hasil didikan daripada orang sekeliling. Jadi insya-Allah kita carilah baik-baik positif. Jadi terima kasih kepada yang berkongsi yang berkongsi tips, yang kongsi live ni pada pagi ni insya-Allah. Jom sekali lagi kita istighfar dulu sementara kita tunggu yang lain masuk Saya belum tidur lagi Ustaz. Terus mai mengaji Alhamdulillah. Tahniah kak Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam. Jom sama-sama kita berzikir dahulu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Jom sarapan rohani dulu betul insya-Allah. Apa tu tepuk-tepuk bantal tu? Tepuk-tepuk bantal tu kita selawat apa semua tu lah untuk bagi mudah kita bangkit sebelum subuh. Jadi sebelum tidur lah kita ketuk bantal. Sambil-sambil tu baca isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa kadang-kadang tempat yang kita nak tidur tu ada benda yang tengah tumpang tu, kadang-kadang kita kena gigit. So sebelum kita letakkan badan tempat tidur, pastikan kita ambil selimut, kita libaskan sambil selawat, sambil baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Libah. Sambil libah tu baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh? Setiap pagi live terus ya. Kita live pada setiap hari 7 sampai 8 pagi kecuali besok sahaja, kecuali hari Jumaat jadi yang saya bagi tips tadi tu jadi yang tu yang libaskan ke katil tu takut-takut kadang-kadang ada tempat yang menumpang, ada benda yang menumpang. Jadi kita libaskan dan bagi hint lah kepada dia yang kita dah nak tidur. Jadi yang tu untuk tempat tidur. Kemudiannya bantal sebelum subuh kan kita niat. Sebelum kita nak tidur kita ketuk bantal dulu sambil selawat. Dan sambil-sambil tu kita niatkan esok ya Allah aku nak bangkit pukul sekian. Kalau kita niat pukul 8, bangkit pukul 8. Boleh. Baik sahabat-sahabat Al-Quran, keluarga Mai Mengaji, dah sampai masa dah untuk kita bertalaqi. Jadi jom sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya,
Jom kita berkongsi kepada rakan-rakan tanda kita sayang, tanda kita cinta kepada sahabat-sahabat seagama, insya-Allah. Boleh ke boleh? Okey, azam supaya kita jadi jutawan akhirat. Macam mana nak jadi jutawan akhirat? Perbanyaklah kita berkongsi tentang agama. Jadi ini peluang dah untuk tuan-tuan dan puan-puan menjana investment ataupun menjana orang kata apa? Saham untuk akhirat nanti. Dah ada peluang terbuka luas, jadi jangan lepaskan peluang. Okey, boleh nah? Okey, jom. Jadi pada pagi ni kita akan bertalaqi muka surat 57 ayat 56. Betul ke betul? Ayat 56 nah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Okey, tuan-tuan puan-puan, jom tadah tangan kita berdoa dahulu. Ingat bila doa ni kita berdoa bersungguh-sungguh. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ramai yang dah dapat baca Al-Quran. Ya Allah, Ustaz, sekian-sekian. Disebabkan Ustaz, bukan disebabkan saya. Okey. Sebenarnya disebabkan tuan-tuan dan puan-puan yang tadah tangan, yang berdoa bersungguh-sungguh. Doa kadang-kadang bukan doa kita tak dimakbulkan, tapi doa daripada sahabat-sahabat kita dimakbulkan. Jadi minta doa untuk kita, untuk sahabat-sahabat boleh mengaji, insya-Allah. Okey, tak disebabkan kita kita baca doa, orang lain boleh baca doa untuk kita, betul? Jadi kita pakat-pakat doa sesama kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita boleh mengaji. Bila kita boleh mengaji, kita rasa seronok lah baca Al-Quran, betul tak? Jadi ramai dah yang boleh, Ustaz, dulu saya tak boleh mengaji pun, sekarang saya dah boleh mengaji. Syukur, saya seronok sebab majoriti, bukan kata majoriti, saya yakin semuanya boleh baca Al-Quran dah. Lo ni dulunya merangkak, sekarang dah boleh bertaktih. Jadi Alhamdulillah. Jom sama-sama dengan saya kita doa dulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayat 56 muka surat 57 Okey, bagi yang belum berkongsi, jom sama-sama kita berkongsi peluang yang ada. Jangan lepaskan untuk berkongsi. Jom sama-sama dengan saya kita jadi jutawan akhirat. Okey, sempoi pagi-pagi ni. Jadi jangan tergeliat mata Okey, jom. Ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين كفروا فأعذبهم ulang, ikut. فأما الذين كفروا فأعذبهم. Boleh? Okey.
fa'am mim yang bersabdu kena buat apa? Dengungkan dua harokat. Wajibal gunnah. Wajibal gunnah. Fa'ammal ladzi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Kafaru fa'u'ad. Jaga hamzah ain dulu. Hamzah dulu, lepas tu baru masuk dekat ain Fa'u'adzi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zi. Zibuhum. Okey, ulang balik, ambil balik. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Ulang, ikut. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Boleh? Fa'u'adzi, hujung lidah tadi saya betakan. Hujung lidah kita keluarkan sikit untuk zal. Fa'u'adzibuhum, mim mati ada tanda mati. Ingat tak, mim ataupun nun mati bila ada tanda mati kita kena jelaskan. Bermaksud tak dengung. Bukan fa'u'adzibuhum. Salah fa'u'adzibuhum. Untuk mim kita katukkan mulut terus. Fa'u'adzibuhum. Adza, hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Adza. Tanwin tak selari. Tanwin tak selari, betul? Jadi kita dengungkan. Ingat, tanwin tak selari, kita kena dengung. Ni ikhfa hakiki. Ingat tak bila kata ikhfa hakiki, lidah kita tergantung. Bermaksud lidah kita di tengah-tengah tak kena langit. Bukan azaban, tetapi azaban syadidan pun sama di sini, tanwin tak selari. Ikhfa hakiki, lidah di tengah-tengah. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan, pastikan bila kata ikhfa hakiki, lidah kita tak kena lelangit. Boleh? Lidah kita bukan azaban syadidan. Salah. Azaban syadidan fid dunya. Tanwin. Nun mati yang ada tanda mati, betul? Macam tadi mim mati ada tanda mati, kena jelaskan. Pun samalah untuk nun mati ada tanda mati. Kita kena jelaskan. Jelaskan dunya. Dunya wal hamzah duduk di antara lam alif, duduk di tengah-tengah, jadi kita kena panjangkan hamzah. Okey, akhirah atau marbutah bila kita berhenti bunyi ada tak boleh bunyi wal akhirat. Salah. Bukan wal akhirat, tetapi wal akhirah. Bunyi boleh ke boleh? Okey, seterusnya kita sambung. Wa ma lahum min nasirin. Ulang. Wa ma lahum min nasirin. Okey. Lahum min. Mim mati yang kosong. Mim yang kosong lah orang kata. Kita kena dengung. Kemarin saya tunjukkan nota. Mim yang kosong kan ada 2 hukum sahaja. Mim yang ada tanda mati ada 1 hukum. Untuk mim mati ada 3 hukum. Jadi untuk mim yang kosong bertemu dengan mim idgham mithlain. Jadi masukkan terus dekat mim yang seterusnya, mim yang kedua. Jadi kita dengunglah di sini. Lahum min pun sama, nun bertemu dengan nun pun idgham. Tapi ni idgham
idgham bi gunnah. Tadi idgham mithnain. Ni idgham bi gunnah. Jadi kalau nak tahu detail tentang tajwid, kita sediakan kelas untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan lebih detail tentang tajwid. Kaedah yang mudah lah kita gunakan. InsyaAllah, okey? Baik. Jadi nampak tak nun yang kosong kita kena dengung. Boleh? Min nasirin. Ustaz, masa dengung ikhfa hakiki ada bunyi ingko. Dia. Baik, saya tunjuk sekali lagi untuk ikhfa. Untuk ikhfa ni bermaksud ikhfa ni dia samar-samar. Dia di antara jelas dengan dengung. Bermaksud dia di tengah-tengah. Maknanya bila kata jelas untuk tanwin kan kita kena letak lidah di langit. Kalau jelas syadidan. Jadi bila di tengah-tengah, lidah kita pun di tengah-tengah. Okey, lidah kita tergantung. Syadidan. Cuba buat. Lidah kita tak kena le langit. Pastikan bukan syadidan, tetapi syadidan dan fid dunya azaban syadidan fid dunya. Boleh? Praktis dengungnya kita boleh praktis. Qalqalah yang kita belajar adalah kena praktis selalu, insya-Allah. Okey. Baik, seterusnya kita masuk ayat 57. Muka surat 57 ayat 57. Okey? Wa ammal ladzina amanu. Berhenti situ. Ulang. Wa ammal ladzina amanu. Boleh? Wa mim yang bersabdu kita kena dengung dua harokat. Dua harokat ni wajibal gunnah. Selalu ulang depa ingat dah. Mim yang bersabdu, nun yang bersabdu, depa terus jawab ni tahu dah ustaz, wajibal gunnah. Hebat dah, alhamdulillah. Okey, jadi sini dengungkan dua harokat. Boleh ke boleh? Okey. Wa ammal ladzi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Na amanu. Okey, sambung. Wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum. Ulang. Wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum. Boleh? Jaga ain. Wa amilus. Masuk tu bukan lus. Hati-hati sebab kita berjumpa dengan hamzah wasal. Wa amilus salihati fayuwaffi. Jaga ha pedas. Hati fayuwaffihim. Mim mati ada tanda mati kan? Jelaskan mim. Ujurahum. Boleh. Okey. Lewat sikit masuk hantar suami kat muka pintu nak pergi kerja. Alhamdulillah, isteri yang solehah ni. InsyaAllah. Baik, tahniah tuan-tuan dan puan kerana terus istiqamah dalam pengajian. InsyaAllah Allah akan bagi ramai yang minta doa ustaz, doakan supaya boleh mengaji. InsyaAllah istiqamah, dan tuan puan kena doa untuk diri sendiri juga saya pun akan doakan. Jadi doa diri sendiri. Sebab apa? Sebab bila kita usaha, Allah akan bagi. Doa kita ni Allah akan tengok, Allah akan pandang. Yang kita akan boleh mengaji tu bila? Wallahu a'lam. Tetapi lambat atau cepat, Allah akan bagi. Macam pernah sebelum ni saya beritahu juga tuan-tuan dan puan, kalau tak dapat kat kita lambat tu macam mana? Mungkin-mungkinlah Allah bagi dekat anak, cucu kita. Kalau mereka boleh mengaji, bolehlah kita dapat saham juga kan. Sebab anak dapat saham.
daripada hasil pengajian anak-anak, cucu-cucu, insya-Allah nah. Jadi banyaklah pahala yang kita dapat. Jadi jom ajak anak-anak kita mengaji sekali, cucu-cucu, isteri, suami, dan siapa-siapalah yang duduk di sekeliling kita ajak sekali, supaya investment, supaya saham yang kita dapat ni lebih banyak dan manfaat lebih banyaklah dapat dekat orang sekeliling, insya-Allah. Okey. Bila orang sekeliling yang kita kongsikan tadi, dia kongsi pula dekat orang lain, banyak tu pahala yang kita dapat tu. Okey, jom. Alhamdulillah suami mengaji bersama. Alhamdulillah, syukur. Okey, kita sambung nah. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Boleh nah? Wallah nama Allah kan? Ingat lagi tak nama Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah kita panjangkan 2 harakat. La yuhibbu. Yuhib, ha pedaskan. Yuhibbullah. Keluarkan hujung lidah untuk za. Yuhibbullah. Za bukan za, tetapi kebiasaan kita tak keluarkan hujung lidah untuk za. Jadi sekarang jom kita praktis nah sama-sama. Saya pun praktis juga untuk za. Yuhibbullah, hujung lidah keluarkan sikit untuk za. Yuhibbul-zalimin. Ustaz, kenapa kita tak baca zalimina? Sebab kita berhenti. Ingat nah, bila kita berhenti, matikan huruf terakhir. Yuhibbul zalimin, bukan zalimina. Jadi di sini ada hukum mat lah. Okey, boleh. Jom seterusnya kita ke next ayat. Ayat 58. Bolehkah? Ada yang dah tumbang dah? Hati-hati nah. Kadang-kadang Ustaz, tak apalah saya belajar sambil baring lah. Satgi time tidur pun dia belajar juga. Yang tu kira maqam tinggi dah tu. Boleh. Seterusnya kita langkah ke next ayat 58. Dzalika natluhu 'alaika minal ayat. Tarik nafas panjang melalui hidung. 1, 2, mula. Dzalika natluhu 'alaika minal ayat. Boleh? Hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Dzalika nat, keluarkan angin untuk ta. Keluarkan angin untuk ta, bukan kita lantunkan. Hati-hati nah. Yang ni takut-takut sekali bunyi natlu. Bukan qalqalah ni. Kita tak perlu lantunkan. Jadi di sini kita keluarkan angin boleh. Natluhu 'alaika minal hamzah duduk di tengah kan. Jadi kita panjangkan. Keluarkan angin juga, sebabkan di sini kita kena matikan sebab kita berhenti. Ayat, bukan ayati, bukan ayat. Sebab kita berhenti. Ayat, baca sambil pejam. Wush, dahsyat. Okey, kita sambung. Wadh-dhikril hakim. Ulang. Wadh-dhikril hakim. Wadh-dhik. Hujung lidah kita keluarkan sikit untuk zal. Wadh-dhik. Kaf kita keluarkan angin. Kita keluarkan angin. Wadh-dhik, bukan kita lantunkan. Salah nah kalau kita buat macam ni. Wadh-dhikril
Wadhikril, sebab dia bukan qalqalah. Kita keluarkan angin. Nampak perbezaan dia nah. Okey, saya cuba yang qalqalah dulu. Wadhikr, kemudiannya yang keluarkan angin. Wadhik, nampak tak perbezaan dia? Jadi untuk kaf ni bila ada tanda mati, kita keluarkan kita keluarkan angin. Tak perlulah kita lantunkan, bukan wadhik. Boleh? Okey. Ril hakim, ha pedas. Hakim, hakim. Boleh nah? Okey, seterusnya ayat 59. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bolehkah ni? Kita teruskan ke ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ulang. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Inna, nun yang bersabdu kan. Jadi ustaz ni tahu dah ni. Aku boleh jawab ni. Okey, jadi apa dia ni? Nun yang bersabdu wajibal gunnah, kita dengungkan dua harokat. Ingat, nun ni tak perlu panjang. Yang kita kena panjang ialah dengung. Inna matha, hujung lidah keluarkan sikit. Mathala Isa, nun yang kosong kita kena dengung. Yang ni ikhfa hakiki. Jadi lidah kita di tengah-tengah. Indallah, nama Allah lafzul jalalah, panjangkan dua harakat. Hikamatha, hujung lidah keluarkan sikit. Li Adam, berhenti terus nah. Adam, depa terus ingat Ustaz Adam noh. Ustaz yang sempoi-sempoi sikit tu lah. Yang comel-comel tu. Tu Ustaz Adam. InsyaAllah. Seterusnya kita sambung ke. Khalaqahu min turab. Khalaqahu min turab. Boleh nah? Khalaqahu, nampak tak ada waw kecil situ kan? Jadi situ panjangkan dua harokat. Mi nun yang kosong kita kena dengung, pastikan lidah di tengah-tengah. Turab, berhenti. Jadi kita kena letakkan tanda mati di sini. So jadilah qalqalah kubra. Min turab. Bila kata qalqalah, kita kena keluarkan. Kita kena lantunkan. Okey, faham? Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam nah. Seterusnya sambung. Ingat, sebelum summa kita boleh berhenti. Itu yang kita galakkanlah untuk guna Al-Quran sendiri supaya boleh tanda tang mana kita boleh berhenti, tang mana kita tak boleh berhenti, betul? Okey, seterusnya kita sambung nah. Summa qala lahu kun fayakun. Summa qala lahu kun fayakun. Boleh. Summa, hujung lidah keluarkan sikit untuk sa. Sum. Boleh. Summa, mim yang bersabdu kita kena dengungkan dua harokat. Summa qala lahu, dua harokat nah ni sini. Kun, nun yang kosong, lidah di tengah-tengah sambil kita dengung. Kun fayakun. Boleh, habis ayat 59. Okey, kita ke next ayat 60. Boleh nah?
Seterusnya kita sambung. Ingat lagi tak macam mana kita nak mulakan untuk hamzah wasal? Saya bagi clue di sini alif lam kan. Jadi kita nak mulakan dengan baris apa ni? Agak-agak boleh tak tuan-tuan dan puan-puan bantu saya nak mulakan baris apa ni? Kita tengok, kita test power sikit. Okey, boleh tak? Jadi sini kita mula dengan baris bawah ke, depan ke, atas ke? Yang mana? Kita nak mulakan dengan baris apa ni? Kak Hamidah Sanusi mulakan baris atas. Bagus. Lagi. Ustaz tak nampak sebelah kanan sekali. Jadi minta lintangkan telefon lah sebab di phone saya nampak lah. Jadi tak boleh nak zoom out, zoom in lah. Minta maaf. Baris atas. Oh, semua mulakan baris atas. Semua jawab baris atas. Tahniah nah. Betul. Bila kita berjumpa, nampak permulaannya alif lam kita kena mulakan dengan baris atas. Tak boleh il, tak boleh ul. Ingat nah. Jadi untuk alif lam di mana saja bila kita nak mulakan nampak ada hamzah wasal, kita kena mulakan dengan baris atas. Tahniah nah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, nampak tak? Tu tanda dah boleh lah tu. Boleh dah baca Al-Quran sikit-sikit insya-Allah. Semoga kita lancar nah baca Al-Quran. Baik, kita masuk. Al-haqqu mir rabbik. Boleh? Ulang. Al-haqqu mir rabbik. Okey, cantik. Tadi kita mula baris atas. Alhamdulillah semua dah faham. Betul. Alhamdulillah. Tahniah nah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ramai dah yang memahami Al-Quran. Okey. Jomlah sama-sama kita jadi perantaraan di antara orang lain untuk dapat mengaji, dapat baca. Macam mana kita boleh baca? Okey. Dengan macam mana kita nak jadi perantaraan di antara orang supaya boleh mengaji? Dengan caranya berkongsi lah. Berkongsi. InsyaAllah nah kita sama-sama tarik tangan sahabat-sahabat untuk main mengaji sekali. Okey. Ha pedas nah. Haqqu mir. Nun yang kosong kita kena dengung. Tetapi jangan tinggal tiba-tiba lagi ada yang left terus. Saya kata nun kosong yang dengung terus dia keluar. Dia kata Ustaz Rijal ni sesat. Dengar dulu. Nun yang kosong betul. Kita kena dengung. Tetapi bila berjumpa dengan lam ataupun ra, kita tak boleh dengung. Okey, lam ataupun ra kita tak boleh dengung. Dah sempurna dah kan ayat? Okey, boleh nak? Mir rabbik. Jadi kita masuk terus dekat ra. Okey, seterusnya. Boleh faham setakat ni? Fala takum minal mumtarin. Ulang. Fala takum minal mumtarin. Okey, boleh. Takum. Okey, boleh nah? Takum. Masuk terus. Masuk terus dekat mim. Takum minal mim mati ada tanda mati, jelaskan. Tarin. Okey, habis. Seterusnya kita ke next ayat. Ayat 61. Boleh nah? Allahu Akbar. Okey. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Tu dia Ustaz, panjangnya. Jadi jom, lama dah ni kita tak praktis nafas ni. Jadi tegakkan badan, jangan duduk membongkok, bidangkan dada, tarik nafas melalui hidung bila mana kita nak mula baca dah. Okey? Saya kira sampai mula tadi sekejap baru tarik nafas melalui hidung. Okey?
Make sure tegakkan badan, bidangkan dada. 1, 2, mula. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. Boleh? Ilm. 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 Okay, baik. Kita tengok. Boleh ke boleh? Kau tak cukup nafas juga. Practice nah. Practice make perfect. Okay. Faman, nun mati ada tanda mati, betul? Jadi jelaskan. Ha ni panjang dulu. Panjang dulu 6 harakat. Ha dulu panjang lah, bukan hajja. Salah. Ha 6 harakat nah. Hajjaka fihi min. Nun yang kosong kan? Di atasnya ada mim kecil bertemu dengan ba. Senang saja kita jumpa mim kecil bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Satu je. Mim kecil bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Jadi di sini kita ada 2 kaedah bacaan, iaitu sama ada kita tutup mulut terus mim beserta dengung lah, ataupun kita buka secara tepatnya lagi lah. Kita bukakan sikit mulut macam ada sehelai kertas. Tadi kita katup mim, buka sikit. Sekarang kita cuba buka mim ba. Mim, cuba katup dulu, kemudian buka sikit macam ada sehelai kertas. Mim ba di maja. Ada ombak kan? Jadi panjangkan 5 harakat. Ja'aka minal ilm. Semput ustaz. Kalau semput cari tempat berhenti. Maja'ak pun boleh, min ba'd pun boleh. Kalau teruskan pun tak ada masalah. Okey. InsyaAllah kita cuba untuk test nafas panjang. Jadi tips yang di luar daripada baca Al-Quran, kita boleh tarik nafas, kemudiannya jerit kuat-kuat sekuat hati dalam ayak, ataupun kurangkan minum ais, jangan terlalu minum panas, itu pun bahaya. Okey. Banyak lagi tips-tips yang tuan-tuan dan puan-puan tahu kan. Saya yang tu je lah yang saya tahu. InsyaAllah nah. Seterusnya kita sambung. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Ulang. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Okey, boleh? Faqul ta'alau nada. Di sini tempat yang kita baca sekarang ni, sampai sini ada 3 qalqalah. Nada. Di sini qalqalah, bila kata qalqalah kita kena lantunkan nah. Nada ab qalqalah juga na. Ada ombak kan? Jadi panjangkan 5 harakat. Na ana wa ab pun sama, qalqalahkan di sini. Na pun sama, kita panjangkan 5 harakat. Akum. Seterusnya sambung. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Boleh? Ulang. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Boleh nah? Wa nisa ada ombak kan? Jadi 5 harakat. Di sini pun 5 harakat. Boleh nah? Seterusnya kita sambung. Wa anfusana wa anfusakum. Ulang. Wa anfusana wa anfusakum. Okey. Wa nun yang kosong kita dengungkan. Di sini kita kena
kena letak lidah di tengah-tengah, gantungkan lidah kita. Bermaksud tak perlu untuk kita kenakan le langit. Bukan wa anfusana, tetapi wa anfusana. Saya tak minum ais pun ustaz semput ustaz. Oi, panjang oi dia noh. Jadi kadang-kadang faktor umur sama. Macam umur saya ni nafas pendek lah. Okey. Jadi kita praktis, insya-Allah boleh juga, tak ada masalah. Okey. Wa anfusakum. So sama juga di sini ikhfa. Jadi lidah kita di tengah-tengah. Boleh. Okey, seterusnya. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallah. Ulang. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallah. Okey. Summa, ujung lidah keluarkan sikit untuk su. Summa, mim yang bersabdu kita kena dengung 2 harakat. Summa nab qalqalah, tahil fanaj pun sama qalqalah. Alla, ni masukkan terus dekat lam yang kedua. La'natallah, nama Allah lafzul jalalah, panjangkan 2 harakat. Boleh nak? Seterusnya kita ulang balik, kita ambil balik. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ulang. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Boleh. Qalqalah la'natallah, nama Allah lafzul jalalah, panjangkan 2 harakat pada lafzul jalalah. 'Alal kadhi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Bin. Okey, settle pada muka surat 57. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita berbaki lagi 5 ke 7 minit macam itulah. Jadi kita sambung sikit saja lagi nah. Kita ke next page, iaitu muka surat 58. Istiqamah nah tuan-tuan dan puan-puan, tunggu saja, kita dah nak habis dah, sikit je lagi nah. Boleh nah istiqamah bersama-sama sahabat mengaji keluarga main mengaji. Boleh? Kalau ombak tidak bertemu hamzah 6 harakat ya ustaz. Ya betul. Sebab dia ada hukum mat Allahumma mat lazim. Dia ada hukum mat lazim harfi, mat lazim kalimi, sama ada musaqqal, mukhaffaf. Yang tu kita kena detailkan dalam kelas tajwid. Jadi kita fokuskan kepada bacaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan ni lah, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang masih keinginan untuk kami bantu dari segi tajwid, ada segi huruf-huruf asas yang nak tahu lebih detail, macam mana nak keluarkan huruf ni, macam mana kita nak sebut huruf tersebut lebih sempurna. Jadi bolehlah join dulu grup Telegram kita, dan boleh mendaftar ikut link yang diberikan lah, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, sikit lagi. Saya rasa dalam 2 ayat sajalah, 2 baris ni lah. Okey, insya-Allah. Jom. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Okey, ulang. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Nampak tak kenapa haqq? Kenapa saya tak berhenti haqq? Sebab atas huruf qalqalah, di atasnya ada sabdu, boleh. Haqq. Stop seketika, kemudian baru lepaskan lantunan tadi. Haqq. Okey, seterusnya. Wa ma min ilahin illallah. Ulang.
وما من إله إلا الله. Seterusnya. وإن الله لهو العزيز الحكيم. Ulang. وإن الله لهو العزيز الحكيم. Seterusnya, ayat seterusnya. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Tegakkan badan, bidangkan dada, tarik nafas melalui hidung. 1, 2, mula. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Okey tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita dah habis dah. Sebenarnya dalam semuka je, tak sampai semuka. Jadi insya-Allah kita cubalah. Kita tak boleh 2 muka, tak boleh juzuk, kita buat setengah juzuk, tak boleh setengah juzuk kita ambil 5 muka. Tak boleh 5 muka kita bacalah semuka, 2 muka kan. Tak boleh 2 muka baca semuka, tak boleh semuka ambil setengah muka insya-Allah. Cuba apa-apa pun cuba istiqamah juga setiap hari, pastikan make sure diri kita diri kita ni dah sebati dengan Al-Quran, dah jadi darah daging kita, sampaikan kita rasa ya Allah aku rasa tak tenang hari ni. Sebab apa? Sebab kita tak suap, kita tak jamu roh kita ni makanan yang sedap-sedap. Contohnya ni lah Al-Quran, makanan yang sangat-sangat indah buat roh kita. Semoga dia tenang lah. Bila dah dapat makan, roh dah makan, jadi kita pun boleh tenang, kita rasa tenang, rasa lapang, insya-Allah. Jadi sekian sajalah pada pagi ni. Jadi minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ampun maaf jika ada terkasar bahasa, ada tersalah bicara, tersalah ilmu yang diberi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jomlah sama-sama, saya pun nak jadi jutawan akhirat. Jom sama-sama bila kita ada kelapangan, kita join lagi mengaji. Dan tolong bila ada pengajian macam ni, tak kisahlah di mana-mana pun, minta sangat-sangat untuk kongsi kepada sahabat-sahabat kita. Sebab atas musabab itulah yang ramai yang boleh mengaji. Hikmah PKP ni sangat banyak sangat banyak. Sebab yang ramai yang dulunya sibuk, sekarang dah boleh luang masa dengan Al-Quran. Jadi di kesempatan ni lah, sebelum PKP habis, sebelum tamat pun kan ramai kerja dah. Bila sebelum tamat, betul-betulnya tamat PKP ni, jomlah kita sama-sama ajak sahabat-sahabat, kita jana saham, kita jana income kita untuk akhirat nantilah, untuk kita bawa, untuk kita pertayangkan dekat Allah. Ya Allah, inilah saham aku, ya Allah, inilah habuan aku yang aku buat di dunia dulu, ya Allah. Kita tak sedang, entah-entah pahala kita ni banyak berganda-ganda, kita tak tahu pun. Sebab apa? Sebab hasil perkongsian kita, disebabkan kita kongsi tu, orang yang kita kongsi tadi, dia kongsi pula dengan orang lain. Lepas tu macam tu lah rotik dia, berantai-rantai pahala yang kita dapat. Tiba-tiba kita tengok dekat akhirat nanti, banyaknya pahala aku datang daripada mana? Mungkin datang daripada sinilah, hasil daripada peluang yang kita telah buka untuk kita jana pendapatan akhirat nanti, insya-Allah taala minal aminin. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, besok kita tak ada pengajian cumanya kita gantikan kepada bacaan surah Al-Kahfi. Okey, jadi kita sambung pada hari Sabtu, insya-Allah. Boleh cuba sendiri. Jadi peluang ni lah untuk kita cuba untuk baca 7 sampai 8 pagi. Ada juga bacaan, cumanya kita tak ada live. Tak ada live lah. Kita baca sendiri-sendiri. Test dulu bacaan sendiri-sendiri, insya-Allah. Boleh? Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita dah sampai di penghujung.
Wallahu ta'ala a'lam. Semoga istiqamah baca Al-Quran. Jangan lupa ajak anak, bini, isteri untuk mengaji sekali. Esok mengaji sekali nah sekeluarga nah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kasih nak semua nak.